Okey, Assalamualaikum. Okey, untuk kuliah seterusnya kita pergi kepada topik yang ketiga bagi basic quantity surveying, iaitu contract and procurement ataupun kontrak dan juga perolehan. Kita tengok apa itu kontrak dan perolehan. Okey, dalam kontrak dan procurement ni awak akan belajar mengenai apa itu procurement ataupun perolehan, jenis-jenis tender, apa itu dokumen tender, punca-punca kegagalan kontraktor dan juga apa itu kontrak pembinaan. Okey, kita pergi yang pertama iaitu perolehan. Apa itu perolehan? Perolehan adalah jenis-jenis perolehan kerajaan. Ini berkaitan dengan kerajaan lah. Kalau ada projek kerajaan, dia menggunakan procurement ataupun perolehan. Okey, jenis-jenis perolehan kerajaan ni ada 5 dari segi kerja, iaitu kerja merupakan perolehan yang melibatkan kerja-kerja pembinaan dan sivil serta kerja-kerja mekanikal dan elektrikal. Perolehan kerja. Lepas tu yang kedua adalah perolehan bekalan. Bekalan adalah dimaksudkan sebagai barangan yang dibekalkan bagi menjalankan sesuatu aktiviti, program ataupun projek agensi kerajaan. Bekalan yang dimaksudkan adalah seperti bahan binaan, bekalan makanan, pakaian, kenderaan dan kelengkapan pejabat. Okey, perolehan yang ketiga adalah perolehan perkhidmatan. Perkhidmatan adalah ditakdirkan sebagai khidmat tenaga manusia ataupun kepakaran atau kemahiran yang diperolehi untuk melaksanakan ataupun menyiapkan sesuatu kerja. Okey, dalam perkhidmatan ni pula dia ada perkhidmatan perunding dan juga perkhidmatan bukan perunding. Apa itu perkhidmatan perunding? Perkhidmatan perunding ni meliputi semua jenis kajian seperti kajian ekonomi, penswastaan, pengurusan, pembangunan fizikal yang memerlukan input seperti seni bina, kejuruteraan, kerja-kerja ukur, pengurusan perundangan, perkhidmatan kebakaran, bidang-bidang khusus seperti alam sekitar dan pertanian. Itu berkaitan dengan perkhidmatan perunding. Kalau perkhidmatan bukan perunding ni pula, perkhidmatan bukan perunding ni meliputi perkhidmatan seperti pengenalan khusus dan latihan, penyelenggaraan dan pembaikan, penyucian dan pembersihan, penyewaan dan pengurusan bangunan. Macam contoh acik-acik cleaner yang kat sekolah tu kan. Itu dia menggunakan perolehan dari segi perkhidmatan bukan perunding. Okey, seterusnya kita tengok cara perolehan kerajaan. Yang pertama, pembelian terus sehingga RM50,000. Okey, untuk pembelian terus sehingga RM50,000 ni bagi bekalan dan perkhidmatan yang tidak melebihi RM10,000 setahun bagi setiap jenis item. Agensi kerajaan dibenarkan membuat pembelian terus dari mana-mana pembekal sama ada berdaftar ataupun tidak yang menawarkan harga yang berpatutan. Okey, cara yang kedua adalah lantikan terus sehingga RM20,000. Bagi kerja yang tidak melebihi RM20,000, agensi dibenarkan melantik terus kontraktor kelas F dari daerah yang berkaitan. Okey, yang ketiga adalah sebut harga melebihi RM50,000 sehingga RM200,000. Agensi kerajaan dikehendaki mempelawa sebut harga di kalangan sekurang-kurangnya 5 pembekal Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang yang berkaitan. Okey, cara perolehan yang keempat adalah kerja-kerja yang menggunakan jadual kadar kejuruteraan awam dan bangunan. Agensi adalah dibenarkan melantik kontraktor secara undian, giliran ataupun pusingan ataupun sebut harga untuk mendapatkan perolehan. Dan cara perolehan yang terakhir adalah dengan menggunakan tender, iaitu bagi projek yang melebihi RM200,000. Bagi perolehan melebihi RM200,000 setahun, hendaklah dipelawa secara tender. Ini termasuk menggunakan kaedah berikutlah: tender terbuka tender terbuka prakelayakan ataupun tender terhad. Okey, seterusnya apa itu tender? Kita masuk kepada tender. Okey, macam awak tengok kat sini adalah jenis-jenis iklan-iklan tender. Pelawaan tender ataupun tawaran merupakan proses utama yang dilakukan oleh klien untuk memilih kontraktor yang layak. Panggilan biasanya dilakukan oleh klien, JKR, Jabatan Kerajaan ataupun Majlis Tempatan dan sebagainya. Sila rujuk iklan tender untuk mengetahui apakah perkara yang dimasukkan dalam sesuatu iklan tender. Okey, pemilihan biasanya dibuat berdasarkan pertandingan yang berasaskan harga dan masa pembinaan. Iklan biasanya menyatakan jenis kerja yang ditawarkan, kelas kontraktor dan pecahan perkara lain yang berkaitan dengan tawaran. Sebab itulah nanti kalau senang-senang nanti
awak cari iklan tender, contoh iklan tender. Dalam iklan tender ni dia dah bagi tahu dah apa itu perkara-perkara yang kena ada dalam iklan dalam tender tersebut ataupun untuk projek berkenaan lah. Dia dah bagi tahu siap-siap dalam iklan tender. Okey, terdapat 14 proses tender. Ingat ada 14 proses tender. Yang pertama adalah perancangan. Kementerian dan agensi dikehendaki merancang perolehan. Yang kedua adalah spesifikasi. Menyediakan spesifikasi tender lah. Yang ketiga, dokumen tender. Menyediakan dokumen tender, dikenakan bayaran dengan harga minimum sebanyak RM50. Kontraktor kena beli dokumen tender ni, tak dapat free tau. Kena beli. Kalau kata JKR yang keluarkan projek tersebut, dia kena pergi beli dekat JKR lah. Okey, yang keempat ada iklan tender. Setiap tender tempatan yang dikeluarkan hendaklah diiklankan di dalam sekurang-kurangnya sebuah akhbar tempatan bahasa Melayu. Dia mesti kena keluarkan iklan di surat khabar. Yang kelima, jualan dokumen tender. Dokumen tender akan dijual melalui tarikh iklan tender tersebut dibuat di dalam akhbar tempatan. Yang keenam adalah deposit tender. Pembekal ataupun kontraktor tempatan yang telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan ataupun Pusat Khidmat Kontraktor dikecualikan dari mengemukakan deposit tender. Deposit tender ni kalau kata berkaitan dengan kontraktor international. Okey. Masa tutup tender ni pula, agensi mestilah menetapkan jam 12 tengah hari pada hari tawaran ditutup sebagai waktu akhir untuk menerima dokumen tender daripada penender. Okey, seterusnya proses tender seterusnya yang ke-8. Jawatan kuasa pembuka tender. Jawatan kuasa pembuka tender adalah terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 pegawai. Yang ke-9, penilaian tender. Penilaian tender hendaklah dibuat oleh 2 jawatan kuasa yang berasingan, iaitu jawatan kuasa penilaian teknikal dan juga jawatan kuasa penilaian harga. Yang ke-10, pemilihan penender yang berjaya. Pegawai yang memproses tender adalah bertanggungjawab menyediakan perakuan kepada lembaga perolehan berdasarkan tender yang paling menguntungkan kerajaan. Yang ke-11, lembaga perolehan ataupun tender. Lembaga perolehan ataupun tender, kementerian ataupun jabatan adalah diberi kuasa untuk menimbang serta menyetujukan tender sehingga 50 juta bagi tender kerja dan 30 juta bagi tender bekalan dan perkhidmatan. Okey, mesti ada surat niat. Surat tersebut boleh mengandungi syarat dan terma tambahan bagi memastikan kontrak tersebut berjaya dilaksanakan dan bagi memenuhi dasar-dasar dan aspirasi kerajaan. Yang seterusnya, surat setuju terima. Mesti ada surat setuju terima, iaitu jika tawaran penender diterima tanpa apa-apa perubahan, surat setuju terima boleh dikeluarkan. Kalau kata tak ada bantahan, surat setuju terima tu boleh dikeluarkan kepada kontraktor yang layak. Okey, seterusnya bila dah ada surat setuju terima, kenalah ada kontrak. Kontrak secara formal akan dibuat selepas diterima surat setuju terima dari penender yang berjaya. Ini adalah 14 proses tender untuk mendapatkan sesuatu tender. Okey, apa itu dokumen tender? Dokumen yang disediakan adalah untuk kegunaan kontraktor binaan bagi meletakkan harga tawaran. Keperluan asas dokumen tender. Peruntukan dalam dokumen tender mestilah menggambarkan perolehan mengikut tata cara yang dibenarkan oleh perbendaharaan. Kerja untuk dilaksanakan mestilah didefinisikan dengan jelas dan tepat. Dalam dokumen tender ni pula, kerja yang ditentukan mestilah memenuhi kehendak nyata dan kehendak lain jabatan, kementerian ataupun pelanggan. Kerja yang ditentukan mestilah memenuhi kehendak-kehendak JKR serta peruntukan dalam dokumen tender mestilah menjadi asas kepada kontrak dan boleh dilaksanakan oleh kontraktor. Okey, seterusnya, penyediaan dokumen tender. Penyediaan dokumen tender ni ada 2 jenis, iaitu berdasarkan kontrak berdasarkan senarai kuantiti ataupun kontrak berdasarkan lukisan dan spesifikasi. Dalam kontrak berdasarkan senarai kuantiti ni, dia mesti ada surat pelawatan penender, ada surat semakan mengemukakan tender, borang latar belakang kontraktor, lepas tu ada spesifikasi, ada senarai kuantiti dan juga lukisan-lukisan. Okey, untuk kontrak berdasarkan lukisan dan spesifikasi ni pula kena ada surat pelawatan penender, senarai semakan mengemukakan tender, borang latar belakang kontraktor, spesifikasi, ringkasan tender, jadual kadar harga dan juga lukisan-lukisan. Yang membezakan antara 2 kontrak ni adalah kalau untuk senarai kuantiti, dia tak ada jadual kadar harga. Dia kena ada senarai kuantiti.
Kalau guna, itu adalah perbezaan antara dua kontrak berdasarkan senarai kuantiti dan juga kontrak berdasarkan lukisan dan spesifikasi. Okey, seterusnya kita tengok apa itu jenis-jenis tender. Jenis-jenis tender ada 4, iaitu tender terbuka, tender terhad ataupun tender terpilih, tender perundingan dan juga tender prakelayakan. Tender terbuka ni terbuka untuk ditandingi oleh semua kontraktor pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan bagi bekalan dan perkhidmatan. Tender terhad ataupun terpilih pula. Tender terhad adalah tawaran yang dibuka kepada semua kontraktor yang telah ditetapkan di dalam kategori yang dinyatakan dalam notis tawaran. Tender terpilih adalah tawaran hanya dikemukakan kepada pemborong yang telah dipilih oleh klien. Pertandingan merebut tawaran ini hanya di kalangan mereka yang terpilih sahaja. Tender perundingan. Klien akan mengenal pasti kontraktor dan menghantar surat kepada kontraktor tertentu menjemput membuat rangka belanjawan bagi projek yang dirancangkan. Kebiasaannya latar belakang kontraktor diketahui oleh klien. Kos yang terlibat juga lebih rendah. Okey, tender yang terakhir adalah tender prakelayakan. Tender prakelayakan ini dilaksanakan bagi projek yang tertentu sahaja. Tujuannya adalah untuk mendapatkan maklumat ataupun latar belakang pengalaman, kemahiran, modal pusingan yang tinggi dan penggunaan teknik modal kontraktor. Ini adalah 4 jenis tender, iaitu tender terbuka, tender terhad terpilih, tender perundingan dan juga tender prakelayakan. Okey, seterusnya penilaian tender. Macam mana nak buat penilaian tender? Dibuat berdasarkan aspek-aspek berikut. Mesti ada dokumen tu mestilah cukup. Tender harga yang munasabah, kemunasabahan tempoh siap kerja, keupayaan menender. Keupayaan menender ni maknanya dia layak ataupun tak layak untuk tender tersebut. Okey, seterusnya kriteria pemilihan kontraktor pula. Okey, nak pilih kontraktor ni mestilah dari segi kesempurnaan dokumen tender dia, dari segi harga dia, keupayaan kewangan dia, mestilah kedudukan kewangan dari segi rujukan kewangan dia, kemajuan lepas. Kita nak nilai keupayaan kontraktor dalam menyiapkan kerja ataupun projek sebelum-sebelum ni macam mana. Okey, pengalaman lalu dia, skala projek yang pernah disiapkan, jenis projek yang pernah disiapkan, pengalaman yang dengan lokasi projek tersebut. Lepas tu sumber yang mencukupi. Kita tengok pada sumber fizikal dia macam mana, sumber tenaga manusia dia macam mana, pekerja dia cukup ke tak untuk dia nak siapkan projek yang akan dijalankan. Yang ketujuh, beban kerja semasa. Kita tengok dia tu banyak sangat tak projek yang dia dapat. Lepas tu kita tengok kalau kata projek dia banyak, sumber tenaga manusia dia cukup tak. Lepas tu kita tengok pula fizikal dia cukup ke tak, dia ada masalah tak sebelum ni. Okey, dari segi hubungan klien dengan kontraktor, kita tengok dia pernah ada masalah tak dengan individu yang terlibat dalam pembinaan. Dan seterusnya kesempurnaan dokumen tender. Okey, seterusnya punca utama kegagalan. Punca utama kegagalan adalah tidak cukup modal menerima, harga tender yang sangat rendah dan tidak memenuhi kriteria. Yang ketiga, dokumen tender tak sempurna. Yang keempat adalah prestasi kerja kurang memuaskan. Nanti awak baca, saya akan masukkan dalam Google Classroom. Okey, kita masuk kepada kontrak pembinaan. Okey, kontrak pembinaan adalah satu perjanjian yang terjalin apabila satu pihak bersetuju untuk menerima tawaran daripada satu pihak yang lain. Yang ni yang kita dah bincang dalam topik yang kedua berkaitan dengan Malaysia Contract Law tu kan. Macam mana nak sediakan dokumen kontrak. Dokumen kontrak itu perlu disediakan oleh orang yang berpengalaman lah, yang menjadi asas utama untuk pasukan pengurusan projek mengenakan kawalan semasa fasa pembinaan. Kontrak itu sendiri akan didefinisikan dalam dokumen undang-undang yang menerangkan tugas dan tanggungjawab peserta yang terlibat dalam kontrak. Untuk kerja-kerja pembinaan, borang kontrak yang awal telah direncanakan dan pihak yang terlibat diminta menggunakannya. Kalau contoh macam JKR kan, dia dah ada borang kontrak dia sendiri. So kontraktor dia kena ikut borang-borang tersebut. Dokumen kontrak yang lain adalah dokumen yang diperlukan untuk mendefinisikan dengan terperinci bangunan yang dikehendaki oleh klien. Lukisan, spesifikasi, jadual, bilangan kuantiti, skala waktu dan seterusnya. Okey, dokumen kontrak hendaklah mengandungi dokumen tender dan dokumen-dokumen lain yang disusun mengikut aturan tertentu. Okey, jenis dan bentuk kontrak pembinaan. Ada 3 jenis dan bentuk kontrak. Yang pertama adalah kontrak berasaskan kaedah pengenalan projek, kontrak berasaskan harga ataupun pembayaran, kontrak pelbagai seperti bina, kendali dan pindah. Okey, dari segi kontrak berasaskan kaedah pengenalan projek ni ada 4 jenis, iaitu kaedah tradisional, menggunakan kaedah reka dan bina ataupun build and design,
kaedah pengurusan pembinaan. Dan yang keempat adalah kaedah build and operate and transfer. Okey, untuk penerangan lengkap nanti saya akan bagi dalam nota kuliah. So, sila baca apa itu kaedah tradisional, apa itu kaedah reka dan bina. Kalau kata saya terang je semua, nanti awak akan pening. So, baca dan awak akan faham. Okey, yang kedua tadi adalah kontrak berdasarkan harga atau pembayaran. Ada 5 jenis iaitu kontrak harga tetap, kontrak ukur dan nilai, kontrak bayar ganti kos, kontrak kos sasaran dan terakhir adalah kontrak turnkey. Okey, penerangan lengkap ada dalam nota kuliah. Nanti awak bacalah satu-satu. Dia ada setiap sekali dengan kebaikan dan keburukan setiap kontrak-kontrak ni. Saya nak bagi sedikit tugasan kan, baca sendiri. Adalah sikit awak punya effort. Kalau tak ada je telinga kan. Tu pun belum tentu dengar. Tanta tidur kan. So kat sini awak baca sendiri penerangan secara detail dia. Okey, kita masuk kepada pentadbiran kontrak. Okey, di Malaysia kontrak pembinaan biasanya ditandatangani oleh klien dan juga kontraktor. Pentadbir kontraktor biasanya adalah arkitek, jurutera ataupun pegawai penguatkuasa. Mereka ini diberi kuasa untuk meluluskan bahan dan mutu kerja, mengesahkan pembayaran dan membenarkan pelanjutan tempoh kerja. Itu dari segi pentadbiran kontrak. Okey, dah habis untuk belum lagi. Yang terakhir. Okey, yang terakhir. Dari segi pentadbiran kontrak ni dia ada 8 ataupun 8 syarat-syarat dia lah yang awak kena tahu, iaitu mesti ada syarat-syarat utama dia, ada penyeliaan, pengesanan, kemajuan dan rekod tapak, kelambatan dan pelanjutan masa, apa itu tak siap, penamatan pengambilan kerja kontraktor, penyiapan kerja, penyerahan kerja dan kecacatan bayaran pendahuluan dan perakuan interim serta perubahan kerja. Okey, dia punya penerangan lengkap dia dalam nota kuliah. Saya nak awak baca sendiri apa itu. Kalau syarat-syarat utama ni apa ada dalam tu. Kalau yang tak faham, tolong tanya saya. So, tolong baca. Saya tak nak bagi tahu kat sini sebab nanti awak tak ada inisiatif langsung nak baca. So, nanti saya akan bagi dalam Google Classroom. Okey, so dah habis untuk topik yang ketiga iaitu kontrak dan procurement. Awak belajar apa itu jenis-jenis tender, apa itu tender, dokumen tender, kena ada apa dalam dokumen tender tu. Lepas tu apa yang menyebabkan kontraktor tu gagal untuk dapatkan sesuatu tender. Lepas tu awak tahu apa itu pentadbiran kontrak, siapa yang terlibat dengan pentadbiran kontrak, apa yang ada dalam pentadbiran kontrak. So itu adalah untuk topik 3 berkaitan dengan kontrak dan procurement ataupun kontrak dan perolehan. Okey, untuk kelas seterusnya kita akan masuk pada pengiraan, iaitu anggaran kos. So minggu hadapan saya akan masuk pada pengiraan. Anggaran kos kita akan mengenai method of estimating, schedule of material purchase, estimations of materials and costing, estimation of mandate cost dan juga estimation of machinery needed. Okey, bersedia dengan kalkulator, bersedia dengan otak, pensel, kertas untuk buat anggaran kos. Okey, ini saja kelas saya untuk hari ini. Saya harap awak faham. Yang mana yang tak faham, tolong terus tanya saya. Dan yang mana yang saya buat pesanan tu, suruh baca dalam nota kuliah. Jangan lupa baca. Kalau kata awak tengok saja nanti awak tak faham. Okey? Apa-apa hal terus message saya direct ataupun tanya je dalam grup. Okey, Assalamualaikum. Bye.